Selagi mana Ramadan tak habis, selagi mana tak sampai pengisytiharan kita habis Ramadan, selagi itulah kelebihan Ramadan tu masih ada, yang kita takkan jumpa pada hari-hari yang lain. Sebab tu kata Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nakhai, dia kata apa? Satu hari kita berpuasa dalam bulan Ramadan, sehari, itu lebih baik daripada 1000 hari kita berpuasa pada bulan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'da. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, masih pada pengurusi Tuan Nazim, Tuan Imam, Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita sama-sama pada pagi ini duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita kebaikan, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, di majlis ilmu ni tempat berhimpun banyak kebaikan di dalamnya, dan tidak ada yang kita akan perolehi dalam majlis ilmu melainkan yang baik-baik sahaja. Sebab tu kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, apabila seseorang itu duduk dalam majlis ilmu, masuk sahaja dia dalam majlis ilmu, maka automatik dia akan dapat 7 kebaikan. Kata orang Jawa, 7 benefit, tuan-tuan. 7 kebaikan. Duduk dalam majlis ilmu, automatik dapat 7 kebaikan. Antaranya, didoakan oleh para malaikat. Kemudian, didoakan oleh seluruh makhluk, hatta ikan-ikan di lautan pun mendoakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kemudian yang lain terhindar daripada dosa. 3. Nombor 4, 5, 6, 7. Saya cerita lain kali, sebab lupa. Antara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ada. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada pagi ini kita masih lagi diberikan umur, dipanjangkan umur untuk meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan, yang mana hari ini kita dah masuk hari yang ke berapa, tuan? Hari ini berapa Ramadan? 29. Itu tuan-tuan nak raya, tuan. 24. Bermaksud kita ada lebih kurang, kalau tak raya mengejut lah, kalau tak terkejut raya, kita ada lebih kurang 6 hari sahaja lagi dengan Ramadan. Dan boleh jadi, tuan-tuan, 6 hari yang berbaki ni adalah 6 hari terakhir Ramadan dalam kehidupan kita. Dalam erti kata yang lain, 6 hari ini peluang terakhir yang Allah bagi dalam kehidupan kita, yang mungkin kita tak akan berjumpa dengan Ramadan akan datang. Tuan-tuan, ramai mana kawan-kawan kita yang tahun lepas tarawih sekali dengan kita, tahun ni tak ada dah. Tahun lepas buka puasa sekali dengan kita, tahun ni tak ada dah. Tahun lepas tadarus satu grup dengan kita, tahun ni tak ada dah. Kalau tahun lepas yang duduk dekat tiang orang lain, tahun ni orang lain dah ganti. Yang duduk dekat dinding orang lain tahun lepas,
Tahun ni orang lain dah ganti. Sebab tu kalau main masjid tuan-tuan, jangan duduk dekat tiang, jangan duduk dekat dinding. Mati awal. Atau kurang. Habis nak sebut apa? Boleh jadi. Ini adalah peluang terakhir yang Allah bagi. Maka jangan kita sia-siakan. Selagi mana Ramadan tak habis, selagi mana tak sampai pengisytiharan kita habis Ramadan, selagi itulah kelebihan Ramadan tu masih ada. Yang kita takkan jumpa pada hari-hari yang lain. Sebab tu kata Al-Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Nakhai, dia kata apa? Satu hari kita berpuasa dalam bulan Ramadan, sehari, itu lebih baik daripada 1000 hari kita berpuasa pada bulan lain. Satu rakaat kita solat dalam bulan Ramadan, itu lebih baik daripada 1000 rakaat kita solat pada bulan-bulan yang lain. Satu huruf kita baca dalam bulan Ramadan, itu lebih baik daripada 1000 huruf Al-Quran yang kita baca pada bulan-bulan yang lain. Dan satu sedekah kita dalam bulan Ramadan, itu lebih baik daripada 1000 sedekah kita pada bulan-bulan yang lain. Ini nilai Ramadan. Nilai Ramadan yang baki lagi 6 hari ni banyak tu. Makna amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan takkan mampu ditandingi oleh amalan-amalan yang kita buat pada bulan-bulan yang lain. Maka selagi adanya Ramadan, selagi itu adanya kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu hari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, satu hari dia tanya Nabi satu soalan. One question. Yang mana waktu ditanya soalan ni, Nabi sedang duduk di atas kenderaan. Mana boleh jadi unta, Nabi sedang duduk atas unta, atau mungkin kuda, mungkin keldai, mungkin bagal. Nabi duduk atas kenderaan. Menunjukkan, kata para ulama, soalan ni sangat penting. Sebab ditanya waktu Nabi duduk atas kenderaan. Nabi tak turun lagi, Sayyidina Anas dah tanya soalan ni. Apa soalan dia? Soalan dia, ya Rasulullah, apa amalan yang akan menyelamatkan seseorang daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, ijma' para ulama, sepakat. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, Syiah dah lah, ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat. Tidak ada sahabat yang masuk neraka. Semua masuk syurga. Bermula daripada sahabat yang paling agung Sayyidina Abu Bakar, sampailah sahabat yang paling akhir hidup atas dunia. Nama dia Sayyidina Abu Tufail, yang wafat pada tahun 110 Hijrah. Ini sahabat yang last hidup. Kalau orang tanya siapa sahabat last hidup atas dunia, iaitu Sayyidina Abu Tufail. Dia wafat pada tahun 110 Hijrah. Daripada Sayyidina Abu Bakar, sampailah beliau. Ijma' ulama sepakat, tidak ada sahabat yang masuk neraka. Semua masuk syurga. Walaupun mungkin sahabat tu atas dunia ada buat dosa, hatta mungkin dosa besar, dikenakan hukum Allah atas dunia, hari akhirat selamat. Contoh, ada sahabat Nabi nama dia Sayyidina Nu'aiman. Sayyidina Nu'aiman ni tuan-tuan, kalau di kalangan sahabat Nabi ni, macam mana kita nak sebut? Dia kalau orang Kelantan panggil kelolo atau kelolo. Kita tak boleh predik dia punya perangai. Tahu-tahu dia buat benda ni. Tahu-tahu dia buat benda ni. Ini Sayyidina Nu'aiman. Dia antara sahabat Nabi yang, jangan kata sahabat, Nabi pun dia prank tuan-tuan. Nabi pun dia kacau. Ini Sayyidina Nu'aiman. Sayyidina Nu'aiman ni tuan-tuan, dia ada satu perangai dia. Dia tak boleh tinggal. Apa dia? Dia suka minum arak. Awal-awal dia masuk Islam, dia ni sahabat yang suka minum arak. Tapi lepas dia minum arak, dia bertaubat, dia pergi mengadu dekat Nabi, dia mengaku dengan Nabi, dia minum arak. Nabi sebab. Esok, dia minum balik. Malam dia bertaubat, mengaku dengan Nabi, Nabi sebab balik.
Berterusan. Minum arak, taubat, mengaku dengan Nabi, Nabi sebab. Berterusan. Sampai ada sahabat laknat dia. Ada sahabat yang lain laknat Saidina Nu'aiman. Sebab apa? Sebab macam main-main. Minum, taubat, kena sebat, esok minum balik. Taubat balik. Macam main-main. Sampai dia laknat Saidina Nu'aiman. Nabi larang. Waktu sahabat laknat beliau, Saidina Nu'aiman, Nabi larang. Nabi kata jangan. Jangan laknat Saidina Nu'aiman. Sebab apa? Beliau dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, tidak ada sahabat yang masuk neraka. Tapi, sahabatlah orang yang paling takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada riwayat, kalau kita baca kisah para sahabat, ada riwayat sahabat baca ayat Quran tentang api neraka, pingsan. Ada sahabat dengar tentang api neraka, pingsan. Sebab apa? Takutnya mereka dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, api neraka ni tuan-tuan, kita jangan cerita azab dulu. Jangan cerita azab lagi. Kita cerita dalam api neraka pun kita takut dah. Cerita dalam, kedalaman api neraka. Satu hari, Nabi duduk dengan sahabat. Duduk Nabi dengan sahabat ramai. Tengah-tengah duduk, tiba-tiba Nabi dengan sahabat terdengar satu bunyi yang sangat kuat. Bunyi benda jatuh dari tempat tinggi. Bunyi satu yang sangat kuat. Nabi, sahabat dengar. Bukan Nabi seorang, Nabi dengan sahabat. Sebab Nabi tanya, adakah kalian mendengar bunyi tadi? Bila bunyi itu, Nabi tanya sahabat, dengar tak bunyi tadi? Sahabat jawab, ya Rasulullah, kami dengar. Lalu Nabi pun tanya pada sahabat, adakah kalian mengetahui bunyi itu datangnya daripada mana? Tahu tak main mana bunyi ni tadi? Macam itulah kalau bahasa kita kan. Lalu jawab sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Nabi SAW, bunyi tadi datang daripada bunyi seketul batu yang Allah perintah pada malaikat untuk campak daripada puncak api neraka yang paling tinggi. Batu ni tadi dah cecah, dah sampai ke dasar lantai api neraka. Bunyi tadi mai pada seketul batu, Allah suruh malaikat campak daripada puncak, batu tu dah cecah ke dasar api neraka. Lalu Nabi tanya pada sahabat, adakah kalian mengetahui bila batu itu dicampak daripada puncak? Sahabat pun jawab lagi sekali, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, batu itu dicampak daripada puncaknya sejak 70 tahun yang lalu. Allah. 70 tahun tuan-tuan. Bukan daripada bawah naik ke atas. Munasabah. Daripada bawah naik ke atas lambat. Ni daripada puncak campak batu tu, lepas nak jatuh ke dasar api neraka, 70 tahun. Bukan 70 bulan, 70 minggu, 70 hari, 70 jam, bukan. 70 tahun. Baru cecah batu tu ke lantai api neraka. Tu dalam api neraka. Tu baru cerita dalam. Tuan-tuan katalah, kita ambil lah dekat dunia ni ataupun dekat Malaysia ni, bangunan tertinggi sebelum daripada TRX, sebelum PNB apa semua tu, menara KLCC. Tuan-tuan duduk atas menara KLCC tu, yang bulat kecil tu, tuan-tuan cuba baling batu daripada atas tu. Campak seketul batu daripada puncak KLCC, agak-agak batu ni nak cecah ke lantai KLCC hak bawah tu, agak-agak berapa second? Sampai tak seminit? Sampai. Tak sampai seminit, batu yang tuan-tuan lepas daripada puncak KLCC akan cecah dekat lantai. Itu bangunan paling tinggi di Malaysia. Pernah jadi bangunan tertinggi di dunia. Bayang api neraka Allah, baling daripada puncak 70 tahun baru sampai ke dasar api neraka. Itu baru cerita dalam. Belum cerita azab lagi. Disebut dalam riwayat Imam Muslim, azab dalam api neraka paling ringan. Takkan jumpa lagi ringan daripada ni. Kira siapa yang kena azab ni, VVIP lah dalam api neraka. Masuk neraka tu pakai kapit merah. Ada. Paling ringan. Tak ada lagi ringan dah. Riwayat Imam Muslim, azab paling ringan dalam api neraka,
pakai terompa daripada api neraka dekat kaki, menggelegak otak dekat kepala. Pakai terompa dekat kaki, yang menggelegak ni otak dekat kepala kan. Otak dekat kepala yang menggelegak, hujung ke hujung. Pakai kat bawah, yang gelegak dekat atas. Mana paha, perut, betih apa semua habis dah. Ada sebab yang menggelegak tu otak dekat atas. Ini paling ringan. Tak ada lagi ringan daripada azab ni dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, bila bab neraka takut. Cerita bab neraka takut. Lepas tu satu hari Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, satu hari dia lalu depan sebuah kedai. Dia berjalan, dia lalu depan sebuah kedai, yang mana kedai ni menjual ayam bakar. Kalau kita pergi berjalan kat bazar, kedai ayam golek lah. Ayam golek, ayam bakar tempayan, macam tu lah. Lalu ayam tenderi kan. Lalu situ. Lalu kemudian dia berhenti. Menangis Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Berhenti teriak dia. Menangis. Bila dia menangis, tuan kedai pun tanya, "Wahai cik, kenapa menangis? Orang lain mai kedai aku meleleh air liu, hang meleleh air mata ni kenapa?" Macam itulah bahasa dia kan. Tapi tak cakap lah kedah. Ini saya terjemah balik. Atau Ustaz Rabi'atul Adawiyah ni orang baling ke? Ya, baik. Lalu kata Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, "Aku tengok ayam ni dibakar dalam keadaan dia telah disembelih, dalam keadaan dia telah mati, dalam keadaan dia tidak merasai kepanasan api yang bakar tubuh badan dia. Tapi ahli neraka di hari akhirat dibakar hidup-hidup, dibakar dalam keadaan dia merasai panasnya api yang membakar tubuh badan dia. Maka sebab tu aku menangis." Ni orang soleh. Ni orang soleh dekat dengan Allah. Tengok barang dunia, ingat hari akhirat. Tengok ayam kena bakar, teringat ahli neraka kena bakar di hari akhirat. Sebab dalam Quran memang Allah cerita, ahli neraka ni, bila Allah dah bakar, kena bakar dalam api neraka, bakar sekali hangus. Bila hangus, kulit ni, Allah ganti kulit baru. Ganti kulit baru. Bakar lagi, ganti lagi. Bakar lagi, ganti lagi. Sampai habis dosa dia, baru masuk dalam syurga. Makna setiap kali kena bakar ahli neraka, mereka akan merasai kepanasan yang sama. Sebab setiap kali bakar, salin kulit baru. Setiap kali bakar, salin kulit baru. Makna setiap kali tu kena bakar dengan bakaran yang sama. Dia tak ada kurang. Pak tu Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah dia menangis. Begitu satu hari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, satu hari tuan-tuan dia pegang cawan. Dia pegang cawan. Dalam cawan tu ada air sejuk. Tengah-tengah dia pegang, tuan-tuan boleh imagine, dia pegang air. Tuan-tuan jangan imagine nak minum pula. Kata pagi Ustaz sebut air. Dia pegang air, cawan tu ada air. Tiba-tiba dia menggeletar, menggigil, pingsan. Jatuh pingsan Imam Hasan Al-Basri. Lalu bila dia pingsan, habis dia pingsan, dia sedar, dia bangun. Anak murid dia tanya, "Wahai Imam, kenapa pingsan? Kenapa pingsan tiba-tiba?" Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, "Masa aku pegang air ni tadi, aku teringat kisah Allah sebut dalam Quran, cerita tentang ahli neraka akan minta setitis air daripada ahli syurga di hari akhirat kelak." Pegang air, teringat ahli neraka, tuan-tuan. Teringat kisah ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni orang soleh. Menunjukkan apa? Neraka tempat yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab, tuan-tuan, api neraka ni, kalau dah masuk, tak ada orang boleh selamatkan kita. Tak ada orang boleh tarik kita keluar daripada bakaran api neraka Allah. Jangan kata api neraka, tuan-tuan. Api dunia lagi, kalau dah bakar kita, tak ada orang berani selamatkan kita. Tak ada orang. Walaupun orang yang paling dekat dengan kita pun takkan selamatkan kita. Itu baru api dunia. Kalau tuan-tuan ingat lagi, 3-4 tahun lepas, ada satu kejadian dekat Highway Plus. Ingat tak? Lori trailer langgar belakang lori minyak. Ingat?
Kan dekat Highway Plus, seingat saya. Ya. Lori trailer ni langgar belakang lori minyak. Yang mana driver tu terbakar sekali dalam peristiwa ni. Ada orang ambil video, tak ada tuan-tuan tengok YouTube, ada lagi tak silap saya. Ada. Yang mana dalam peristiwa ni tuan-tuan, driver lori ni berlari dekat highway, berlari dalam keadaan tubuh badan dia dibakar dengan api, berlari dia dekat highway minta tolong selamatkan dia. Sampai dalam video tu saya tengok ada seorang abang tu, dia dah pegang dah pemadam api, tapi dia pun tak boleh nak buat apa, tak tahu nak buat apa, tak boleh nak selamatkan kawan ni. Yang mana akhirnya terkorban driver ni. Ada satu video saya tengok, ada satu kereta lalu tepi dia, ambil video rakam keadaan dia waktu dia dah terbakar tu tuan-tuan. Akhir hayat dia, tangan dia tu angkat macam ni, duk terangkat. Maksudnya apa? Sampai akhir hayat dia, dia minta untuk diselamatkan daripada api dunia. Seorang pun tak boleh selamatkan dia. Maka siapa nak selamatkan kita daripada api Allah, api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau api dunia pun orang tak boleh selamat dah tuan-tuan. Orang tak berani dah nak tarik kita selamat pada api dunia. Siapa nak selamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada, melainkan dengan apa amalan yang kita buat atas dunia. Sebab tu tuan-tuan, soalan Sayyidina Anas bin Malik ni tadi, Allah tolong jawab. Mana pentingnya soalan ni, sampai Allah tolong jawab soalan ni. Allah tolong jawab soalan ni dengan Allah menurunkan ayat yang ke-16 daripada suratus Sajdah. Surah yang kita baca hari Jumaat. Bukan kita bacalah, tu imam baca. Kalau kita taubat tak baca tuan. Baik. Surah yang ke-16 daripada suratus Sajdah. Baik, apa surah ayat dia? Ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya, siapa yang nak selamat daripada api neraka, dia kena buat apa yang Allah suruh dalam ayat ni. Sebab ayat ni jawapan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Soalan Sayyidina Anas bin Malik. Dan dalam ayat ni, 3 benda Allah suruh. 3 golongan yang akan selamat daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 1. Siapa dia? Saya ringkas. Saya biasa kalau kuliah subuh hari bulan Ramadan ni, saya tak lama. Sekejap kan. Sebab nak bagi tuan-tuan rehat. Sebab mungkin tuan-tuan semalam bangun qiyamul lail dan sebagainya. Tak lama. 2 jam ya tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Baik. Nombor 1. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Nombor 1, orang yang selamat daripada bakaran api neraka ialah mereka yang tatajafa. Tatajafa ni maksud apa? Orang yang selalu menjarakkan, mengasingkan. Apa dia? Junubuhum, lambung mereka. Mana lambung ni? Hak kita guna nak tidur ni. Kita guna untuk baring. Lambung ni, anil madaji', daripada pembaringan. Maksudnya, orang yang selamat daripada api neraka, nombor 1, ialah orang yang selalu bangun pada waktu malam, bermunajat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti kata yang lain, orang yang selamat daripada api neraka ni ialah orang yang sikit tidurnya. Sikit tidur, bukan sikit-sikit tidur. Itu lain. Entah, sikit-sikit tidur lain. Sikit tidur lain, bangun malam qiyamul lail. Sikit-sikit tidur, dalam kuliah pun dia tidur. Entah. Ustaz cerita pasal neraka pun dia tidur. Bukan sinilah tempat lain. Tapi tak apa tuan, kalau tuan-tuan tidur dalam kuliah tak pernah orang marah. Sungguh. Betul tak? Tuan-tuan kalau tidur kat rumah, kadang-kadang orang rumah marah. Abang ni, ya, tidur tu lagi banyak daripada bangun. Ya. Tapi cuba tuan-tuan tidur dalam kuliah, tak pernah ustaz marah. Siapa pernah kena marah dengan ustaz tidur dalam kuliah? Tak pernah. Sebab ustaz tu tahu, kalau dia dengar kuliah, dia pun tidur sekali tuan. Dan memang dia tak tahulah, mungkin Allah jadikan majlis ilmu ni taman syurga. Dia syurga ni tempat yang menyenangkan. Dia mungkin sebab tu orang senang tidur dalam kuliah tuan. Sungguh, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try. Dekat rumah, tuan-tuan tidur, aircon tu 16. Tidur atas tilam king coil. Tahu king coil? Jadi kalau tidur tenggelam, anak cari tak jumpa. Tuan-tuan tidur, paling belah kanan tak lena, paling belah kiri tengok orang rumah lagi tak lena tuan. Cuba main kuliah 5 minit je saya bagi.
Kadang-kadang masjid tu aircon pun tak ada. Aircon rosak. Lena tuan, sungguh berdengkur. Ada pernah sekali saya kuliah tuan-tuan, dia berdengkur sama naik dengan saya kuliah. Saya kuliah ni kira kuat dah ni suara saya tuan-tuan. Saya tak pakai mic pun tuan-tuan boleh dengar. Dengkur dia sama naik dengan saya punya suara tuan. Kan lena dalam kuliah. Baik. Jadi nombor satu, orang yang selamat daripada api neraka ialah orang yang selalu bangun pada waktu malam bermunajat akan dosanya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bulan Ramadan, lagi-lagi bulan Ramadan. Tuan-tuan, bangun malam. Ya, tak kira lah kalau ada orang kata dah Lailatul Qadar dah datang, tak apa. Sebab tu tuan-tuan, kalau dapat Lailatul Qadar, kalau tuan-tuan dapat tanda-tanda Lailatul Qadar, waktu dapat bagi tahu orang. Waktu dapat. Mana tuan-tuan bangun pukul 3, pukul 4 pagi, tuan-tuan buka tingkap, tuan-tuan tengok, ada tanda, mungkin ada tanda. Bagi tahu orang. Kejut isteri, kejut anak-anak, kejut kawan-kawan, adik-beradik bagi tahu. Kalau dah esok baru dapat tanda, tak disunatkan bagi tahu. Jangan tulis dekat status dan Lailatul Qadar, jangan. Tak disunatkan bagi tahu. Kalau dapat keesokan harinya. Sebab besok orang nampak tanda pagi. Kan? Pagi kita bangun, kita tengok matahari pun tak berapa nak terang sangat. Dia redup tapi tak ada awan. Kan? Itu tanda-tanda dia. Kalau dapat, jangan bagi tahu pada orang kita dapat. Kalau esok. Sebab apa tak sunat bagi tahu? Satu, untuk mengelakkan daripada riak. Tak takut riak. Kalau riak, apa amalan kita buat malam Lailatul Qadar, semua Allah tolak. Semua Allah tak terima. Satu. Nombor dua, jangan bagi tahu sebab apa? Supaya orang lain tak down. Orang yang tak dapat malam tadi ni, dia tak putus asa. Mana malam esok dia boleh try lagi. Malam lusa dia boleh try lagi untuk cari Lailatul Qadar. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, bulan Ramadan ni tuan-tuan, tolong. Cubalah kita bangun pada waktu malam, 2 rakaat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan minta ampun pada Allah ni tuan-tuan menjadi inti kepada malam Lailatul Qadar. Nabi ajar apa? Kalau kita jumpa Lailatul Qadar, Nabi suruh kita baca doa. Doa dia, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa yang kita baca setiap kali 4 rakaat tarawih mula pada malam pertama Ramadan. Sebab tu ulama kita tuan-tuan, dia tak susun selawat lepas pada tarawih itu saja-saja. Dia tak susun saja-saja tuan-tuan. Ada sebab kenapa dia susun. Ada sebab kenapa dia susun. Setiap kali 4 rakaat baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebab apa? Supaya setiap malam kita berharap adalah malamnya Lailatul Qadar. Baik, tuan-tuan, apa yang kita nak minta pada malam Lailatul Qadar? Afun, keampunan. Tapi apa beza afun dengan maghfirah? Apa beza afun dengan maghfirah? Dua-dua keampunan. Maghfirah keampunan, afun keampunan. Sebab tu istighfar, astaghfirullahalazim, lafaz minta ampun. Maghfirah keampunan. Apa beza? Maghfirah ni tuan-tuan, kita minta ampun pada Allah. Dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita, tapi tak dipadam daripada buku catatan amalan kita. Malaikat tak lupa apa yang kita buat. Dan kita tetap akan dihisap di hari akhirat kelak. Itu maghfirah. Tapi kalau afun, keampunan daripada Allah, Allah cuci bersih. Apa maksud cuci bersih? Dipadam daripada buku amalan kita. Padam. Dosa yang kita buat tu padam. Tak ada dalam catatan amalan. Malaikat lupa apa yang kita buat dan tidak disoal di hari akhirat. Itu afun yang kita minta pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan ni kod mana pun, cubalah bangun solat 2 rakaat tiap-tiap malam. Tapi katalah kalau tuan-tuan tak mau bangun pun bulan Ramadan malam, tuan-tuan jaga dua benda. Ada baki lagi 6 hari ni, mudah-mudahan kalau Lailatul Qadar tak main lagi. Sebab ada ulama kata, ada ulama berpendapat malam Lailatul Qadar mesti malam 27. Ada yang berpendapat dengan pendapat yang sedemikian. Maksudnya kalau malam 27 belum main lagi lah. Ada harapan lagi lah. Tuan-tuan tolong jangan tinggal 2 benda ni kalau bab sembahyang malam. Nombor 1, tolong jangan tinggal isyak berjemaah, subuh berjemaah. Tuan-tuan buat 2 benda ni,
dapat pahala solat sepanjang malam. Kena pada malam Lailatul Qadar, tuan-tuan dapat pahala solat sepanjang malam selama 83 tahun 4 bulan. Siapa sini umur 83? Cuba angkat tangan. Ada tak? Umur 83. Dah. Kalau ada pun dia tak mengaku dah. Dan sepanjang saya kuliah bulan Ramadan ni, 2 kali saya jumpa umur lebih 84. 2 kali. Itu pun dah semayang atas kursi dah tuan. Ya, itu pun saya kata kat Haji, Ji, kalau Haji nak dapat pahala 1000 bulan ni, sama dengan umur Haji, Haji beranak terus kena semayang. Keluar perut tu terus kena semayang. Tak boleh tunggu lah. Kalau nak dapat pahala 1000 bulan. Kalau ikut umur dah. Tapi kita tak payah buat macam tu. Cari malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan buat tiap-tiap malam, tak tinggal. Mesti akan jumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kalau jumpa, dapat pahala solat sepanjang malam selama 1000 bulan. Maksudnya kalau tuan-tuan buat isyak jemaah, subuh jemaah, balik tuan-tuan tak semayang pun, tapi dapat pahala macam tuan-tuan semayang tak lena-lena. Siapa pernah semayang tak lena? Cuba angkat tangan. Semayang sampai tak lena, siapa pernah buat? Tak ada. Lena tak semayang ramai. Lena sampai tak semayang ramai. Semayang sampai tak lena, tak pernah orang buat. Tapi kalau buat yang tu, dapat pahala solat sepanjang malam. 1. Nombor 2, tuan-tuan jaga solat tarawih, dan solat tarawih tolong habis sekali dengan imam. Ini hujung-hujung ni kita risau. Apa? Jangan kata habis dengan imam, tarawih pun tak main. Ramai. Ni tarawih pun tak main dah tuan. Ya, tarawih pun tak main. Dia tarawih kat jalan tol sekarang. Nak jalan tol, beli baju. Nampak tak? Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Nabi sebut siapa yang solat malam, man salla ma'al imam, siapa yang bangun semayang pada waktu malam, makna solat tarawih sekali dengan imam, hatta yansarif, sampailah tu imam beredar. Maksudnya sampai tu imam habis semayang. Makna kalau tu imam buat 8+3, dia pun 8+3 dengan tu imam. Kalau tu imam buat 20+3, dia pun 20+3 sekali dengan tu imam. Maka Nabi kata apa? Dapat pahala apa? Juga dapat pahala seolah-olah dia solatnya sepanjang malam. Dapat pahala solat sepanjang malam. Lepas tu sayang tuan-tuan, dalam masjid buat 8+3. Lepas 8 dia balik. Balik tuan-tuan, tak habis sekali dengan tu imam. Dia kata nak sambung kat rumah, bohong. Biasa tak sambung. Dan balik kawan ajak pergi colek. Ya, tahu colek. Orang rumah ajak pergi beli shopping barang, buat ni, buat tu, tak buat tuan-tuan. Kalau nak buat pun, katalah balik nak sambung, lagi 12, cukup 20. Atau nak buat macam ahli Madinah. Ahli Madinah dulu solat tarawih 36 rakaat. Ada. Bahkan ada ulama solat tarawih sampai 100 rakaat pun ada. Ada ulama buat. Tapi tak apa. Katalah nak buat sampai 20. Baik. Kalau nak buat sampai 20. Nak balik nak buat sampai 20. Tak ada masalah. Selesai dulu dengan tu imam. Witir dulu dengan tu imam. Balik nak sambung, sambung. Malam tu nak semayang tahajud, nak semayang taubat, nak semayang tasbih, buat, tak ada masalah. Yang penting settle dengan imam dulu. Ambil dulu pahala solat sepanjang malam. Ni kena repair sikit. Sebab orang kita lepas 8 dia balik. Lepas 8 dia cabut. Tu imam buat 8+3, bukan 20+3. Kalau 20+3 kita faham lah. Tapi ni buat 8+3 pun dia balik. Ni benda yang kena betul kan. Baik, jadi nombor 1, orang yang selamat pada api neraka ni ialah orang yang bangun pada waktu malam, bermunajat, minta ampun pada Allah. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis, ainani la yamassahumun nar, 2 pasang mata yang tidak akan disambar oleh api neraka. Apa dia? Nombor 1, ainun bakat min khasyatillah. Nombor 1, mata yang berjaga pada waktu malam, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ada sepasang mata ni, mata yang minta ampun pada Allah, menangis kerana dosanya pada Allah, Allah haramkan tubuh badan dia daripada dibakar api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata dia yang mengalir memadamkan api neraka untuk dia. Nampak? Nombor 1. Nombor 2, Allah sebut dalam ayat ni, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang yang selamat pada api neraka ni, iaitu orang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan khauf, takut pada Allah,
wa tama'a, yakni orang yang mengharapkan keredaan daripada Allah. Tuan-tuan, neraka ni tempat yang Nabi ajar, Nabi suruh kita doa minta jauh. Maksudnya api neraka ni tempat yang kalau boleh jangan satu saat pun kita masuk. Dia tak boleh buat rasa-rasa lah Ustaz, tak boleh. Nak buat rasa-rasa tak boleh. Nak ambil suasana je. Dia kata, nak masuk neraka nak ambil suasana, tak boleh. Api neraka ni satu saat pun jangan masuk, Nabi kata. Nabi ajar minta jauh. Minta jauh terus. Bukan masuk nak rasa-rasa, tak boleh. Minta jauh terus. Sebab bandingan api neraka ni tuan-tuan, dengan dunia hak kita ada, disebut dalam satu riwayat, di hari akhirat Allah ambil seorang manusia, yang mana manusia ni tuan-tuan, waktu dia hidup, dia tak pernah susah. Hidup tak pernah susah, tak pernah sakit, tak pernah ada masalah, tak pernah serabut. Kalau dia hidup 60 tahun, 60 tahun dia senang. Daripada dia kecil sampai dia mati, hidup dia senang, tak pernah susah. Allah ambil dia, kemudian Allah celup dia dengan satu celupan api neraka. Sekali celup. Bukan rendam 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Tak. Sekali celup. Allah keluarkan dia. Allah tanya dia balik. Wahai manusia, pernah tak atas dunia dulu rasa senang, rasa seronok? Padahal kawan ni tak pernah susah. Allah tanya, pernah tak atas dunia rasa seronok, rasa senang? Lalu jawab manusia ni tadi, ya Allah, aku tak pernah merasakan keseronokan di atas dunia. Bayang tuan-tuan, hidup tak pernah susah, seronok, hilang dengan satu celupan api neraka. Sekali Allah celup, dia lupa kehidupan dunia dah. Ni api neraka. Sebab tu api neraka tempat yang kita minta jauh daripada untuk kita masuk di hari akhirat. Minta jauh. Tuan-tuan, lagi-lagi kita dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita ni sepanjang hari Allah makbul doa kita. Daripada kita start puasa sampai berbuka puasa, doa kita Allah makbul. Sambung pula sampai malam. Disebut dalam riwayat, setiap malam dalam bulan Ramadan, langit-langit dunia dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah kita, jam. Langit dunia ni jam. Jam dengan apa? Malaikat. Macet. Kalau bahasa Arab panggil zahmah. Mana sesak dengan malaikat. Untuk apa? Malaikat tunggu kita sebut astaghfirullah, minta ampun pada Allah, dia angkat doa kita. Mana dia angkat doa kita? Kita minta jauh pada api neraka, dia angkat doa kita. Ni sepanjang hari dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, minta bulan Ramadan ni kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu siapa yang keluar daripada bulan Ramadan tapi dalam keadaan tidak diselamatkan daripada api neraka, maka dialah orang yang paling rugi. Itu nombor 2. Dan yang ketiga, akhir sekali. Last dah tuan-tuan. Yang ketiga, akhir sekali. Amalan yang kita kena buat kalau kita nak selamatkan kita dan ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nombor 3, tak boleh lari nak selamat pada api neraka, tak boleh lari daripada atas dunia, kena jadi orang yang pemurah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang selamat pada api neraka, Allah kata, ialah orang yang memberikan, menginfakkan apa yang Allah bagi pada dia. Sebab tu tuan-tuan, Allah tak bagi kita ada harta lebih ni saja-saja. Tak ada. Tak ada Allah bagi kita ni harta banyak sikit pada orang lain. Allah tak bagi saja-saja. Melainkan Allah nak tengok berapa banyak yang kita guna harta kita untuk tolong orang yang memerlukan. Untuk sedekah, untuk infak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan dia. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, orang pemurah ni apa? Orang yang pemurah ni nombor 1, qaribum minallah. Dia dekat dengan Allah. Maksud orang pemurah ni Allah sayang, Allah kasih sebab dekat dengan Allah. Dekat dia dengan Allah. Qaribum minallah. Maksud orang yang suka sedekah ni tuan-tuan, orang ni banyak kelebihan Allah bagi. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan Allah. Banyak kelebihan. Antaranya orang yang atas dunia pemurah ni tuan-tuan, Allah bagi dia 3 kemudahan. Nombor 1, Allah beri kemudahan waktu dia hidup. Waktu dia hidup dia mudah. Kalau ada masalah cepat selesai. Kalau ada sakit, cepat dia sembuh.
Kalau ada serabut, cepat dia tenang. Kalau ada sempit, cepat dia lapang. Sebab apa? Sebab sedekah dia. Nombor 2, Allah beri dia kemudahan, keringanan waktu dia sakaratul maut. Waktu dia nak meninggal, waktu dia nak mati, Allah ringankan sakaratul maut dia. Tuan-tuan, mati ni sakit tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan mati tengok. Mati ni sakit tuan-tuan. Apa bukti dia? Nabi SAW diriwayatkan, Nabi waktu nak wafat, tapi Nabi ada bekas. Dalam bekas tu ada air. Setiap kali Nabi rasa sakit nak wafat, Nabi ambil air, Nabi sapu dekat muka. Maksudnya, Nabi ni, malaikat maut datang minta izin. Kemudian malaikat maut cabut nyawa dengan cara yang paling ringan. Yang dia tak pernah cabut nyawa orang lain. Seringan dia cabut nyawa Nabi SAW. Itu pun Nabi rasa sakitnya wafat. Makna kita lebih lagi tuan-tuan. Tapi orang yang pemurah, Allah ringankan sakaratul maut dia. Dan yang ketiga, Allah beri dia kemudahan bila? Waktu dia di hadapan Allah, Allah ringankan, Allah mudahkan hisapnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang pemurah, nombor 1 dekat dengan Allah. Nombor 2, qaribun minan nas. Dia dekat dengan manusia. Orang sayang, orang kasih, orang pemurah. Orang pemurah ni tuan-tuan, waktu hidup orang sayang, dia mati orang ingat. Sungguh. Dia mati orang ingat. Saya kalau bab pemurah ni tuan-tuan, saya suka cerita arwah mak saya. Arwah mak saya, tuan-tuan, saya buka, kami ni bukan orang senang. Kalau tuan-tuan tahu jalan 222 tau, jalan 222 PJ. Tahu tak? Dulu ada Stinggan. Dekat Stinggan, MOX tu, robot paling kecil dalam dunia tu. Kan? Saya duduk situ, saya orang situ. Ya. Jadi kami bukan daripada orang senang. Nak kata susah sangat pun tak lah, tapi boleh hidup lah. Ya. Mak saya ni tuan-tuan, dia yang saya boleh cerita sebab saya rapat dengan mak saya. Baik, mak saya ni bukan orang senang. Tapi dia tempat kawan-kawan minta tolong. Mana kalau kawan-kawan ada masalah, kalau kawan-kawan tak ada duit, akan biasa minta pinjam dengan mak saya. Satu perangai yang saya tengok, arwah mak saya ni tuan-tuan, perangai dia tak akan biarkan kawan dia yang main minta tolong balik tanpa dibantu. Makna kalau dia tak ada duit, dia akan pergi pinjam dengan orang lain untuk tolong kawan dia hak susah ni. Kawan dia hak memerlukan ni. Nah. Hak tu sekali lagi dia bayar. Kalau dia tak boleh bayar, dia suruh saya yang bayar. Sebab tu saya tahu. Sebab saya yang tukang bayar hutang dia. Tapi nak cerita apa? Dia akan pinjam dengan orang lain untuk tolong kawan dia hak susah ni. Makna biar kawan dia selesai. Hak dia tu dia selesai sendiri. Ini arwah mak saya. Dan saya tengok kesan dia. Orang ingat dia walaupun dia meninggal dah belasan tahun. Kalau saya balik kampung, bawa anak-anak, kalau jumpa kawan-kawan dia, kawan-kawan akan cakap, ini cucu arwah. Arwah dengan saya macam ni, macam ni. Dia akan cerita. Dia akan cerita, orang takkan lupa. Dan waktu dia meninggal, saya tak ada. Satu waktu tu saya di Mesir, tengah mengaji. Waktu dia meninggal tuan-tuan, kawan dia daripada Perlis sampai. Yang tak pernah sampai waktu dia hidup, sampai waktu dia mati. Maknanya apa? Orang yang pemurah ni, orang ingat. Waktu dia hidup, orang sayang. Dia dah mati, orang akan ingat orang pemurah. Sebab apa? Dia dekat dengan manusia. Orang sayang, orang kasih. Nombor 3, orang pemurah. Qaribun minallah. Qaribun minal jannah. Dia dekat dengan syurga. Dekat dia dengan syurga. Wa ba'idun minan nar. Dan dia jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedekah, orang yang pemurah, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Sedekah dia jadi benteng dia dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amalan sedekah ni tuan-tuan, dia amalan paling mudah masuk syurga. Bahkan disebut dalam Quran, Allah cerita di hari akhirat ada orang minta balik atas dunia balik. Minta balik atas dunia untuk beramal, buat satu amalan. Satu je amalan dia nak masuk syurga. Dan apa amalan dia nak buat? Dia kata apa dalam Quran? Fa'asaddaqa. Aku nak bersedekah. Dia tak minta kepada Allah nak balik semayang, nak balik puasa, nak balik pergi haji, nak balik pergi umrah. Tak ada. Dia minta balik nak sedekah ya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kata para ulama, kenapa dia minta nak sedekah? Sebab sedekah amalan paling mudah masuk syurga. Tuan-tuan, dia sedekah ni amalan yang hasil dia, kalau kita tak buat satu-satu amalan tu pun, kita dapat pahala. Disebabkan apa? Sedekah kita. Contoh, tabung ihya Ramadan.
Tuan-tuan pernah masuk sebelum daripada Ramadan. Tuan-tuan letak duit. Takdir kata masuk bulan Ramadan, tuan-tuan sakit. Sebulan tak boleh pergi masjid. Sebulan terlantar dekat atas katil. Sebulan. Tak boleh nak sembahyang tarawih, tak larat nak sembahyang. Sebulan sakit. Allah uji. Tapi sebulan tu juga kita dapat pahala. Sebab apa? Sebab ada duit kita yang digunakan untuk dalam bulan Ramadan. Orang sembahyang tarawih, kita terlantar dekat rumah, dapat pahala. Tu sedekah. Tu. Nampak? Orang tadarus, kita dekat rumah tak baca Quran, dapat pahala. Sebab apa? Sebab sedekah. Orang dengar kuliah waktu bulan Ramadan, kita kat rumah dapat pahala. Sebab apa? Sebab ada sedekah kita yang digunakan untuk menghidupkan Ramadan. Ini kelebihan sedekah. Dan harta kita, tuan-tuan, jadi bernilai di sisi Allah bila mana kita sedekah. Tuan-tuan, dalam poket kita, katalah ada RM1 sekeping, 100 sekeping. Kita pun ambil RM1, kita sedekah. RM1 tu di sisi Allah lebih bernilai daripada 100 yang kita simpan dalam poket kita. Sebab apa? Sebab ianya disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedekah ni, tuan-tuan, KWSP akhirat kita. EPF. Yang kecoh baru ni orang nak bawa keluar apa semua tu kan. Sedekah kita ni EPF kita dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita boleh masa muda, kita boleh simpan untuk waktu tua kita yang tak berapa lama pun. Waktu muda kita katalah 40 tahun, mungkin waktu tua kita 20 tahun, 15 tahun. Kan? Kita keluar EPF umur 55, umur 60. Pakai tak lama pun, tuan-tuan. Pakai 10 tahun, 15 tahun. Tapi kita simpan daripada muda. Untuk waktu tua yang tak sama panjang dengan waktu muda. Kenapa kita tak boleh simpan untuk hari akhirat kita yang waktu dia lagi panjang daripada hidup kita di atas dunia? Nampak? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tu 3 amalan. Kalau kita nak selamat pada api neraka, 3 amalan ni kita kena buat. InsyaAllah kita dan ahli keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir sekali, tuan-tuan, soalan Sayyidina Anas bin Malik ini tadi, sepatutnya kita tanya diri kita tiap-tiap hari. Mana soalan Sayyidina Anas bin Malik tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa amalan menyelamatkan seseorang daripada api neraka? Tuan-tuan, kita kena tanya diri kita tiap-tiap malam. Sebelum daripada kita lena, pada kita tidur, cuba kita tanya, ya Allah, daripada aku bangun tidur tadi, ya Allah, sampai aku nak tidur balik ni, ya Allah, apa dah amalan yang aku buat? Yang kalau aku mati ni, aku tidur ni, tak bangun-bangun ni, ya Allah, pejam mata tak celak-celak ni, ya Allah, akan menyelamatkan aku daripada bakaran api neraka-Mu, ya Allah. Kalau kita tanya diri kita soalan ni tiap-tiap hari, insya-Allah esok kalau kita bangun, kita akan jadi orang yang lagi baik daripada semalam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi saya sekadar tu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua, saya, tuan-tuan, ahli keluarga kita, semua diselamatkan daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cuma akhirnya, tuan-tuan, saya minta tolong sikit nanti lepas pada sembahyang, lepas daripada kuliah, tuan-tuan buka Facebook, tuan-tuan cuba type Pusat Pengajian Islam Al-Faruqi. Tuan-tuan type. Tuan-tuan, saya sedang membantu pada bulan Ramadan ni Pusat Pengajian Islam Al-Faruqi ni untuk membina bangunan baru setinggi 3 tingkat. Alhamdulillah dah siap 2 tingkat. Tengah buat tingkat yang ketiga dan bahagian dalam. Tak banyak pun. 1 blok bangunan 3 tingkat saja. Sebab kami roboh rumah lama, bangunan lama kami roboh 2 tingkat, atas kayu, bawah batu, kami naik bangunan baru 1 tingkat saja. Jadi kos keseluruhan RM450,000 saja. Tak banyak pun. Dan alhamdulillah kami dah bayar lebih kurang dalam hampir ataupun lebih kurang 200,000. Cumanya tuan-tuan, baru-baru ni lebih kurang 4 bulan lepas, pembinaan bangunan sekolah ni tergendala sekejap. Disebabkan kami kehabisan dana. Dana yang ada tu guna untuk bayar hutang dengan kontraktor. Kontraktor dia buat lebih, kami bayar. Jadi bayar tu tak sampai lagi. Dan kalau ikutkan dalam bulan Ramadan ni, saya kena cari sekitar lebih kurang
RM100,000 untuk sambung balik kerja, untuk selesaikan hutang dan sambung balik kerja balik untuk pusat pengajian ni. Cuma duka citanya tuan-tuan, adalah dalam bulan Ramadan ni kami baru dapat lebih kurang dalam 20% lebih saja daripada 100,000 tu. Makna kami tengah usaha lagi. Dan insya-Allah kita target kalau tak ada masalah hujung tahun paling lewat bangunan ni siap kalau tidak ada masalah dana. Jadi saya cuma nak minta tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh like page tu dan sebagainya. Mana kalau tuan-tuan nak tolong, tuan-tuan nak bantu pusat pengajian ni, tuan-tuan boleh jumpa saya lepas daripada kuliah ni insya-Allah. Atau kalau ada tuan-tuan yang mungkin nak bayar zakat, yang mana zakat tuan-tuan tu tuan-tuan nak resit potongan cukai, tuan-tuan nak claim dengan LHDN pun kami boleh uruskan. Maksudnya tuan-tuan bayar zakat, kami uruskan dengan pihak zakat, nanti pihak zakat akan pulang balik kepada kami untuk kami bantu madrasah ni. Maksudnya tuan-tuan bayar zakat, dalam masa yang sama tuan-tuan boleh claim dengan LHDN under zakat. Boleh. Tapi kalau yang tu tuan-tuan kena ambil nombor telefon saya lah lepas ni, sebab dia ada step-step yang tertentu. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan kepada kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan, keselamatan, keimanan dan kekuatan untuk kami beramal dan beribadah dengan baki Ramadan yang masih ada ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan kami dan rezekikan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah, supaya dapat kami beramal untuk mendapat kelebihan 1000 bulan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana nanti kami keluar daripada Ramadan ya Allah, maka Engkau selamatkan kami, anak-anak kami, isteri kami, pasangan kami, ahli keluarga kami ya Allah, daripada bakaran api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan ibu dan ayah kami ya Allah daripada bakaran api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.